Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya hari ini kita masih boleh bersama-sama lagi, jadi insya-Allah. Jadi insya-Allah sebelum saya nak cakap ni, eloklah tuan-tuan share dulu supaya kita mulakan sesi cakapan kita yang suara untuk kita sampaikan kepada kerajaan kita hari ni. Jadi hari ni kita hari yang lockdown yang kedua lah. Kedua nak masuk ketiga. Jadi saya harap tuan-tuan, pertama sekali tuan-tuan tolong share dulu sebelum kita nak bercakap tentang isu ni. Bukan apa, saat lagi kita bercakap takut terlepas. Bila kita bercakap terlepas, kita nak ulang-ulang pula kan. Jadi biarlah kita tunggu saat. Lepas tu kita masuk ramai lah, insya-Allah. Waalaikumsalam. Ya. Isu hari ni sebenarnya kita pun rasa pening lah kepala. Jadi kita sebenarnya kita nak tanya kerajaan hari ni. Ya. Apa sebenarnya yang telah berlaku dalam Malaysia hari ni kan? Kes hari semakin hari meningkat, bukan kes hari semakin hari menurun. Jadi waalaikumsalam, selamat malam kepada semua yang bagi salam dan menonton. Jadi insya-Allah tuan-tuan tolong share dulu. Waalaikumsalam. Jadi hari ni kita akan bercakap dan saya cuba nak sampaikan suara-suara rakyat kepada menteri-menteri ni. Kalau kita share lagi banyak, boleh sampai kepada menteri ni lagi baguslah, alhamdulillah lah. Supaya mereka dengar apa isi hati rakyat hari ni. Jangan memperbodohkan rakyat. Jangan buat satu benda ni cuba nak memperbodohkan rakyat. Jangan buat satu benda ni untuk menyenangkan satu pihak tertentu, untuk menyenangkan pihak-pihak kayangan ni. Jadi hari ni kita kok mana pun kita nak bercakap tuan-tuan. Walaupun saya ni dapat ugutan macam-macam lah daripada saya nak cakap apa payah kan. Macam-macam lah mereka nak tangkap saya lah, mereka nak kata saya ni atas hasutan lah. Macam ni lah. Apa nak tangkap lah kan. Selagi aku hidup, selagi aku bercakap, selagi aku boleh bercakap, aku akan bercakap. InsyaAllah demi yang pada yang hak, dan kita akan cakap benda yang betul lah. Jadi insyaAllah alhamdulillah sihat. Alhamdulillah jabat sihat. Jadi tuan-tuan share dulu, saya minta tuan-tuan untuk share. Waalaikumsalam daripada Indonesia. Angah Kumo. Ya, alhamdulillah. Terima kasih tu saudara kita daripada Indonesia kita. Kita ada di sana, pejuang Nusantara pun ada di sana. Kita harap saudara-saudara kita dari Indonesia. Untuk maklumat tuan-tuan, pejuang Nusantara ni ahli di Indonesia agak banyak lah daripada negara-negara lain. Alhamdulillah, tahniah juga kepada orang Indonesia yang sahut kita punya perjuangan, iaitu perjuangan pejuang Nusantara kita. Jadi insyaAllah tuan-tuan tolong share dulu, kita nak bercakap ni. Kita nak bercakap lagi seminit dua, saya akan bercakap lah. Sebab hari ni, hari semakin hari tuan-tuan, kita dah teruk lah. Kita ni sebenarnya lockdown ke ataupun bukan lockdown. Jadi hari ni ya, waalaikumsalam Fendi Irmayanti. Ya, waalaikumsalam daripada Indonesia. Baik, terima kasih tu. Semua supporter-supporter kita daripada Indonesia. Ada daripada Kemboja, ada dari Singapura, ada dari Brunei. Alhamdulillah. Romesh Nasrin, Tok Singa, ada satu aduan dah hantar kepada tuan tapi belum apa ni? Mana dia? Tak mana api dah komen dia. Tok Singa tapi belum ada apa feedback dari Tok Singa. Nanti try hantar tengok dalam kita main Telegram, you try masuk dalam Telegram boleh bercakap tengok. Nanti kadang-kadang ai terlepas pandang, terlalu ramai. Okey, dekat-dekat lah 300 saya mula lah. 300 ni saya mula lah. Tuan-tuan tolong share dulu. Yang penting tuan-tuan tolong share. Benda ni bukan saya nak suruh bagi famous saya, tidak. Saya bercakap ni demi tuan-tuan. Saya bercakap ni untuk suara saya ni daripada suara tuan-tuan juga. Yang tak mau bercakap, yang suruh kita bercakap, saya bercakap. Jadi tuan-tuan tolong share lah kan. Jadi kalau nak suruh tuan-tuan bercakap pun boleh. Saya tak masalah, saya boleh buka PC. Saat lagi kita bercakap sama-sama. Jadi ni ramai yang telah hantar aduan, bagi tahu keadaan macam ni, dan kita pun tengok sendiri apa yang terjadi hari ni. Jadi apabila kita nak bercakap, kita perlukan share. Sebab apa share tu? Supaya share ni sampai kepada menteri-menteri ni. Ada menteri yang cerdik dan ada yang menteri yang dia mula dah dia nak cakap lah. Dia mula ada menteri yang kurang-kurang cerdik ni lah.
Kan, tak kira kalau sebut bahasa kasar ni, orang Penang ni, orang Kedah Utara ni dia cakap kasar. Dia panggil Menteri Bangang. Tapi tak maulah menjadi kasar, kita panggil Menteri Kurang Cerdik. Jadi kita nak bercakap hari ni, nak bagi tahu kepada menteri-menteri kurang cerdik ni. Ada juga menteri yang cerdik. Kan? Ada juga menteri-menteri yang cerdik. Bukan tak ada. Saya bercakap sekali lagi tuan-tuan. Saya bukan nak bercakap di atas platform mana-mana parti politik. Yang betul saya sokong, yang salah kita kena tegur. Inilah apa? Inilah badan bukan kerajaan, NGO. NGO kena bercakap, jika mana kerajaan buat benda tak betul, kita kena tegur. Ini dikatakan NGO, badan bukan kerajaan. Bukan badan kerajaan. Kita tidak duduk di side mana-mana. Kita tak duduk di side pemakan, kita tidak duduk di side apa? Kerajaan. Yang mana kerajaan buat betul, kita kata betul. Yang mana pemakan kata betul, kita kata betul. Yang mana kerajaan buat tak betul, kita kena kata tak betul ya. Kita kena neutral lah. Sebab NGO ni dia tak boleh masuk belah-belah mana. Mungkin ada NGO yang pro kerajaan. Mungkin ada NGO yang pro pembangkang. Tetapi insya-Allah kita bukan macam tu. Kita apa yang hak tetap hak. Apa yang batil tetap batil. Okey, alhamdulillah dapat auto lebih, alhamdulillah syukur. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Hari ni tuan-tuan saya nak bercakap tuan-tuan tentang isu lockdown ni tuan-tuan. Tentang isu lockdown. Kita dah hidup dalam keadaan isu lockdown ni, PKP SAT, PKPD lah, PKPP lah, KPPK, macam-macam PK lah ni. Kan? Dah hampir 2 tahun dah tuan-tuan. Dah 2 tahun lebih dah tuan-tuan. Kita menjalani kehidupan yang sebagai norma baru ni, norma PKP ni. Tapi kita pun rasa letih tuan-tuan. Kita rasa letih dan kita diumumkan oleh kerajaan kita baru ni bahawasanya PKP penuh ataupun full lockdown. Lockdown penuh. Jadi alhamdulillah, rakyat walaupun rasa sengsara, rakyat walaupun rasa sedih, tapi rakyat sahut cabaran ini demi untuk memastikan kestabilan penyebaran COVID-19 ni. Jadi kita semua sama-sama memikul tanggungjawab yang berat ni. Sama-sama kita ikut SOP, sama-sama kita jaga sama-sama kita jaga pergerakan ataupun SOP-SOP yang telah ditetapkan. Tetapi apa yang malangnya hari ni, apabila kerajaan telah umum bahawasanya PKP penuh, full lockdown, tetapi masih dan dibuka sektor-sektor perkilangan yang tak sampai berapa peratus lah. Sektor-sektor yang keperluan. Contohnya sektor perkilangan tentang makanan, ubat-ubatan dan lain-lain lah. Ada 17 sektor tu. Tetapi dengan malangnya hari ni, saya pun tak faham kerajaan kita hari ni. Dan pertama sekali saya terima kasih dulu. Saya nak terima kasih dulu. Saya ingat hampa kata aku balas kerajaan ni. Aku terima kasih kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kerana dia telah mengumumkan banyak bantuan-bantuan kepada rakyat. Saya sokong ni macam. Tetapi ada yang ini macam juga. Jadi saya mula-mula saya akan pujilah Tan Sri Muhyiddin sebab apa dia peka tentang rakyat ni. Apabila nak buat PKP dia telah umumkan bantuan-bantuan kepada rakyat. Saya ucapkan tahniah Tan Sri Muhyiddin Yassin dan saya terima kasih kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Cuma ada bab stern bab ni yang macam ni Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ni saya nak cakap tentang yang ni Tan Sri Muhyiddin Yassin. Okey. Bab bantuan tu alhamdulillah. Cuma ada beberapa contohnya tentang PKP lockdown ni. Dimaklumkan hari ni dalam berita harian tak silap saya, lebih kepada 92,000 syarikat 92,000 syarikat kilang memohon membuka seperti biasa. Mereka boleh membuka mereka punya perniagaan seperti biasa. Ni macam mana ni? 92,000. Bukan kecil tau. Kes makin meningkat. Kes makin meningkat tuan-tuan. Kes makin meningkat dan hari ni adalah hari yang kematian paling banyak. Adalah 126 kes. Tetapi kita rakyat disuruh kerah duduk dalam rumah. Rakyat disuruh ikut SOP. Tetapi kenapa tidak kepada peniaga-peniaga ataupun tauke-tauke kapitalis yang besar-besar ni? Kenapa? Saya nak tanya tu kenapa? Kenapa? Dibenarkan operasi lebih kepada 92,000 syarikat kilang dibenar beroperasi oleh MITI tuan-tuan. Sampai bila ni? Hampa suruh lockdown, hampa suruh PKP, hampa suruh full lockdown, hampa suruh rakyat ikut 8 pagi sampai 8 malam, tutup semua, tak boleh jalan apa, semua tak boleh keluar rumah, duduk dalam rumah. Tangkap kalau tak betul. Solat di surau salah SOP, tangkap semua. Tak kira Tok Imam, tak kira Pak Bilal, semua tangkap. Kita tak nak tikai. Kita kata alhamdulillah, tak apa, buat yang betul. Tak kira dia Pak Imam ke, dia Pak Bilal ke, dia langgar SOP yang bertangkap, tak ada masalah. Hampa dakwa okey.
Tapi ini apa cerita ni? Sampai 92,000 diberikan kepada syarikat-syarikat kapitalis ni yang boleh operasi. Sedangkan rakyat, rakyat marhain seperti kita ni, yang nak berniaga seperti kecil-kecilan ni, disuruh tutup. Mana keadilan ni? Dan macam mana yang kata status lockdown, full lockdown ni? Yang kita dimaklumkan bahawasanya jangkitan ini berlaku banyak di negeri Selangor, iaitu negeri industri, negeri yang banyak kilang-kilang ni. Tapi hari ni kilang-kilang tak ditutup. Kilang yang tak ada kena-mengena pun dibuka. Ada beberapa kilang yang ditutup. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, beberapa kilang yang ditutup, ramai yang mengadu, hantar aduan kepada kita, kepada NGO kita, bahawasanya mereka dibayar gaji hanya separuh daripada basic mereka, iaitu gaji pokok. Kalau kata gaji pokok mereka 1,200, mereka akan dibayar hanya sebanyak 600 sahaja. Dan dipotong lagi KWSP pelbagai semua. Apa ni? Rakyat semakin susah, semakin teruk. Tetapi hampa tak buat full lockdown. Hampa bagi lagi orang yang kapitalis-kapitalis ni, peniaga-peniaga yang hebat-hebat ni, majikan-majikan yang besar ni, boleh operasi seperti biasa. Apa ni erti lockdown ni? Tak bolehkah kita stop saat 2 minggu? Semua sektor-sektor lain-lain, tak kira, tak terkecuali hanyalah sektor-sektor yang diperlukan, iaitu makanan ataupun perubatan. Ini perlu ditanggung oleh syarikat majikan. Kalau nak katakan rugi, kalau nak katakan susah, semua orang hidup susah. Semua orang hidup rugi. Berapa banyak syarikat penghotelan ditutup kerana tak boleh nak mampu untuk membiayai semasa musim PKP COVID ni. Berapa banyak peniaga-peniaga kecil terpaksa tutup peniaga-peniaga mereka, terpaksa cari pekerjaan yang lain kerana susah dah hidup dalam musim PKP COVID-19 ni. Jadi kenapa ada standard, double standard di sini? Saya nak tanya, saya tak kisahlah. Saya tak kisahlah kalau hari ni kerajaan nak umum nak tangkap, saya pun tangkap lah. Saya dah tak kisah, saya tak mau ambil tahu, tapi saya kena terpaksa cakap kebenaran juga. Saya bukan nak hasut kepada rakyat, tapi saya nak menyampaikan kepada menteri hari ni. Hampa senang-senang umum PKP, rakyat kena dikurung dalam rumah. Tapi lain-lain boleh buka ikut suka. Di jalan-jalan banyak kereta seperti biasa. Pukul 8 malam stop. Kedai makan tak boleh buka sampai pukul 8 malam. Tak boleh makan di kedai. Berapa banyak peniaga-peniaga terjejas dengan keadaan macam ni. Siapa nak pergi bungkus apa semua jadi renyah punya kerja. Tak boleh makan, pukul 8 dia kena tutup dah. Berapa pendapatan mereka? Modal pun tak boleh nak bayar, tak boleh nak lepas. Tapi hampa buat main-main. Pihak kerajaan hari ni buat main-main, acuh tak acuh tentang PKP lockdown penuh ni. Setengah tempat boleh dibuka, setengah tempat tak boleh dibuka. Sampai bila nak habis benda macam ni? Sampai bila nak 2 minggu, nak sambung lagi 2 minggu? Hampa nak tengok rakyat bangkit mengamuk? Kami pun letih dah lah. Rakyat pun dah letih dah. 2 tahun dah. Raya pun tak boleh balik kampung. Kami dah ikut dah segala SOP. Jangan nak salahkan rakyat. Jangan nak salahkan rakyat tak ikut SOP. Berapa kerat je rakyat yang tak ikut SOP. Sama juga lah menteri-menteri pun. Bukan semua menteri yang ikut SOP. Banyak menteri-menteri yang langgar SOP tu apa cerita pula. Jangan ingat rakyat bodoh. Hari ni zaman teknologi, zaman media, rakyat boleh baca, rakyat boleh nampak. Benda viral. Letih lah macam ni kerajaan. Kalau dah rasa kerajaan ni dah tak boleh nak kontrol, gagal, buatlah macam mana pun. Buka lah parlimen balik ke macam mana ke. Sebab kadang-kadang tuan-tuan, bila minta maaf cakap lah, kadang-kadang saya bercakap, bila mana dalam status politik tidak stabil dalam negara ni, boleh mengundang banyak bahaya. Contohnya bawah ni, isu pesawat Cina boleh round di tempat kawasan Malaysia. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita dalam Malaysia hari ni politik agak celaru. Tidak ada kekuatan politik yang betul-betul solid hari ni. Disebabkan celarunya politik hari ni, dengan Dewan Parlimen ditutup, maka pihak-pihak musuh akan mengambil apa yang telah berlaku dalam Malaysia ni. Mereka akan ambil kesempatan. Ini yang berlaku. Saya pun mohon kepada yang di-Pertuan Agong hari ni. Saya ni rakyat biasa saja yang Tuan Agong. Ampun, 1000 ampun. Harap patut, mohon ampun. Kami dah tak boleh buat apa dah, yang di-Pertuan Agong. Kami terpaksa ikut apa yang kerajaan suruh. Kami ikut. Jika kami tak ikut, kami ditangkap. Kami didenda. Kami di compound. Kami rakyat yang kecil-kecil ni.
Berniaga kami terjejas. Saya harap juga kepada Yang di-Pertuan Agong, hari ni tolonglah bersuara sedikit tentang hari ni keadaan yang cukup merungsingkan, keadaan yang cukup berbahaya dalam Malaysia hari ni. Kes kematian yang meningkat, kes COVID yang tak turun-turun. Kenapa hampa memperjudi? Ini saya beritahu pada untuk kerajaan. Kenapa hampa memperjudikan nasib rakyat hari ni? Sepatutnya lockdown ni dibuat awal-awal dahulu lagi. Apabila kes mahu meningkat di masa tu mau tutup. Tetapi hampa memperjudikan lagi nasib. Nak tengok boleh tak? Boleh lawan tak? Boleh lawan tak? Sampai akhirnya sampai teruk macam ni. Hampa nak lockdown. Tetapi bila kita terima dengan lockdown, rakyat boleh terima dengan lockdown. Tapi hampa buat double standard, tempat-tempat lain boleh buka pula. Kalau kilang arak tu tak diviralkan, maka kilang arak pun akan dibuka. Apa cerita ni? Kalau anda kata kilang arak hari tu tidak diviralkan, maka kilang arak pun akan dibuka operasi dan dibenarkan oleh MITI. Apa cerita ni? Double standard apa yang hampa cuba tunjukkan kepada rakyat? Adakah nyawa rakyat, nasib rakyat ni hampa memperjudikan dengan hampa punya? Kekuasaan, kegilaan politik hampa masing-masing. Jangan sampai rakyat bangkit lah. Jangan sampai rakyat mengamuk bangkit. Kami pun letih dah lah. Kehidupan yang tak cukup ni, kehidupan yang tak stabil, ekonomi ada turun, naik turun ni, kami pun letih dah. Saya bukan nak memburukkan kerajaan hari ni, tapi ada kerajaan yang buat benda betul macam Tan Sri Muhyiddin Umum, bantuan-bantuan kepada rakyat, saya ucapkan terima kasih. Saya bersyukur. Tetapi dalam masa yang sama, benda-benda lain yang perlu ditengok. Tentang isu rakyat ni, tentang mana lockdown ni yang sebenarnya ni. 92,000 syarikat boleh dibuka. Lockdown apa kejadahannya ni? Adakah ini lockdown untuk kepentingan politik? Adakah ini lockdown untuk kepentingan individu mengekalkan kuasa mereka? Tolong jawab Menteri. Tolong jawab Menteri. Tak habis isu tu. Isu moratorium. Moratorium. Kita hari ni kepada Tengku Zafrul lah, saya nak tanya Tengku Zafrul, Menteri Kementerian kita punya ekonomi, Menteri Ekonomi kita, Tengku Zafrul. Baru ni beliau mengatakan dalam sidang media, kerajaan tidak kuasa untuk menentukan moratorium ni, sambungan. Saya nak tanya, yang berhormat, Tengku Zafrul. Tengku Zafrul ni dipilih oleh rakyat untuk menjadi Menteri Kewangan ke, ataupun Tengku Zafrul ni dipilih oleh pihak-pihak bank untuk menjadi Menteri Kewangan dalam Malaysia? Kalau dipilih untuk rakyat, tak kisahlah apa cerita sekalipun, tapi bila jadi Menteri Kewangan, maknanya mandat tu diberi oleh rakyat. Kalau dibeli oleh rakyat, kena duduk belah side rakyat, bukan duduk di sebelah side bank. Kerajaan boleh umum suruh rakyat duduklah rumah. Itu kuasa penuh kerajaan. Kenapa kerajaan tidak ada kuasa penuh untuk mengatur atau memberi perintah kepada bank-bank, semua bank-bank dalam Malaysia ni, supaya boleh lanjutkan moratorium ni kepada rakyat secara automatik? Dah hampa bagi PKP, dah hampa bagi lockdown. Tak seperti lockdown sebetulnya. Dah rakyat duduklah rumah. Banyak kes meniaga semua terjejas. Lepas tu moratorium pula nak tengok pula golongan-golongan terjejas. Bila buat dah total lockdown, bukan kata nak tengok saja yang golongan terjejas, semua orang terjejas. Ni saya nak beritahu Menteri, saya nak beritahu, bila hampa dah umumkan total lockdown, full PKP, semua orang terjejas. Tak ada orang yang kata tak terjejas. Dah jadi Menteri tu, cerdiklah sikit. Jangan buat keluar statement-statement yang boleh mengguriskan hati kami rakyat ni. Kalau duduk belah side bank, sila pergi kerja dengan bank. Kalau duduk side belah rakyat, belah kerajaan, tolong suarakan rakyat punya kehendak. Buat satu, apa-apa hampa pandai lebih daripada kami lagi. Minta bank negara umumkan. Moratorium ni dilanjutkan lagi kepada semua rakyat, kerana kita menanggung lagi PKP penuh ni ataupun lockdown penuh ni. Sama-sama lah. Lanjutlah sampai 6 bulan. Tak boleh 6 bulan ke 3 bulan ke?
Ini boleh bercakap macam ni pula. Kerajaan tidak ada hak. Ha? Kerajaan tidak ada kuasa dia, saya tunjuk. Ha? Kerajaan tidak ada kuasa tentukan moratorium. Jadi kerajaan pun tidak ada hak, tidak ada kuasa untuk tentukan PKP ni. Senang cerita macam tu lah. Kami pun nak hidup bebas lah. Kami pun nak berniaga lah. Kami pun nak cari duit lah. Sampai kadang-kadang komen-komen saya tengok tu. Sampai ada komen kata apa. Kami tak takut lah dengan COVID ni. Kami dah tak heran dengan COVID. Sebab apa kami lebih heran daripada anak isteri kami nak makan pagi-pagi ni. Sampai percakapan tahap tu. Ni suara-suara rakyat. Komen-komen rakyat ni. Komen-komen netizen ni. Kami dah tak heran dengan COVID ni. Kami tak heran dengan penyakit ni. Sebab apa kami heran lagi nasib anak-anak kami yang tak makan. Yang kami ni kait pagi, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang ni. Hampa duduk boleh sembang lagi, menteri-menteri. Gaji hampa ditangguh selama 3 bulan. Ditangguh bukan dipotong selama 3 bulan. Kena faham tu semua. Ditangguh ni habis 3 bulan boleh bayar balik. Bayar full. Kata gaji menteri 50,000. Dia bayar full dapat 150,000. Ditangguh bukan bukan tak dibayar terus selama 3 bulan. Kena faham. Alhamdulillah. Sampai bila kerajaan nak duduk, sampai bila rakyat nak tanggung derita keadaan macam ni? Dengan keadaan ketenteraman kita digugat, masuknya pesawat-pesawat dari China. Semua ni membimbangkan rakyat. Psikologi yang ada daripada kita tak tahu apa kelemahan apa yang ada hari ni, membimbangkan rakyat. Kita tahu kemampuan ATM kita, kemampuan TUDM, TLDM kita hebat. Tapi apabila benar-benar berlaku, kita kena muhasabah balik. Sebab apa berlaku? Dan sebab apa lockdown ni tak seperti lockdown yang kita minta. 92,000 lebih syarikat-syarikat yang memohon kepada MITI untuk beroperasi. Jadi di manakah total lockdown tu? Adakah lockdown COVID-19, penyakit COVID-19 ni takut apabila lepas pukul dia takut sewaktu-waktu lain dan dia aktif pada pukul 8 malam. Sebab 8 malam dah kena tutup. Semua orang tak boleh keluar. Siapa keluar kena tangkap. Adakah penyakit COVID-19 ni dia operasi pada pukul 8 pagi, 8 malam. Sampai pukul 8 pagi. 8 pagi dia bagi orang pergi kerja. Sampai tunggu orang balik kerja pukul 8 malam. Baru dia operasi pula. Adakah itu penyakit COVID-19? Tolong jelaskan, Perdana Menteri. COVID-19 tak kira waktu, tak kira tempat lah. Saya nak beritahu. Dan hari ni kes tak turun-turun. Kes kematian yang cukup banyak. Apa cerita ni? Hampa nak buat total lockdown berapa lama? Habis 2 minggu ni hampa nak sambung lagi 2 minggu. Teruk lah. Kalau dah gagal sudah lah. Cukup-cukup lah. Ya, banyak kilang tak follow pun 60%. Ya, 60% tu ada 17 sektor sahaja yang dibenarkan. Sektor makanan, perubatan, apa lain-lain yang benda keperluan. Itu dikatakan 60%. Yang 17 sektor. Tapi hari ni yang kita dapat angka adalah 92,000 syarikat memohon MITI dan boleh beroperasi seperti biasa. Apa cerita ni? Okay, saya nak pin satu ni. Saya nak baca brother ni cakap. Tuk Singa Fan, muhasabahlah diri kamu. Patuhilah apa kerajaan putuskan. Seluruh Malaysia COVID buat masa sekarang kes terlampau tinggi 7,000. Asyik nak menghentam pemerintah total lockdown 3.2. Okey, saya nak tanya, kita tak ikut ke Burhan Ibu ni? Saya nak tanya sikit Burhan Ibu. Kita tak ikut ke? Tak bagus soalan tu dia tanya saya. Kami ni muhasabah diri ke ni? Hari ni kita boleh menegur. Kalau tak boleh menegur kerajaan, jangan buat satu sistem demokrasi. Saya nak beritahu kepada Burhani, kalau tak boleh menegur kerajaan yang ada hari ni, kalau kerajaan maksum, semua kerajaan buat betul, maka jangan wujudkan demokrasi. Wujudkan kuku besi. Senang cerita. Sampai rakyat tak boleh nak bersuara, sampai rakyat tak boleh nak menegur, apa hal? Saya dah bagi tahu dah Burhani. Tadi saya bercakap.
Saya terima kasih kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan bantuan-bantuan kepada rakyat. Dan kita hari ni mendukung apa Tan Sri Muhyiddin Yassin cakap. Total lockdown, kita pun dah total lockdown. Tetapi yang ni kita mempersoalkan, kenapa 92,000 syarikat kilang boleh operasi kerana mereka minta kepada MITI. Itu yang kita persoalkan. Bukan tak seperti lockdown pun kita nampak kan ni. Bukan kita nak salahkan kepada kerajaan semua. Kita tak salah. Kita sama-sama bantu kerajaan hari ni. Kerajaan tak bagi SOP, kita ikut. Apa lagi yang nak kata ni? Okey, saya kalau boleh saya nak WC dengan dia. Saya nak WC dengan ni Berhambu ni. Kalau boleh kau berani sangat kau ni. Bukan kita nak marah dak. Pandangan kita tak ada masalah. Kan? Tolong kalau boleh WC, kita nak WC sama-sama. Boleh. Kan? Dan pertama sekali tuan-tuan, saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan, pertama sekali kita kesian kepada frontliner kita. Frontliner terutamanya nurse-nurse, doktor-doktor yang pakai uniform dengan panas itu buat kerja hari-hari dengan kes meningkat-ningkat yang ICU. Kerajaan kena tengok Dan juga abang polis kita, abang ATM kita, abang rela kita duduk di tengah-tengah jalan, tengah-tengah panas nak jaga SOP ni. Takut orang merentas sana, merentas sini. Frontliner kita, terutamanya nurse, doktor, polis, ATM semua ni, dah berapa tahun dah tak dapat cuti balik raya. Dah berapa tahun dah. Dah berapa tahun dah mereka tak boleh cuti raya, mereka tak boleh nak cuti, mereka terpaksa kerja. Apa cerita ni? Apa cerita? Kerajaan kena tengok lah semua. Polis-polis, ATM yang jaga demi keselamatan ni. Jangan hampa buat ikut suka undang-undang apa. Hampa buat undang-undang, hampa kerah polis. Hampa buat undang-undang, hampa kerah ATM. Hampa buat undang-undang, hampa kerah KKM. Mereka pun manusia agak letih tau. Kami rakyat pun dah letih. Tambah-tambah mereka frontliner, hero-hero kami semua ni. Letih tau. Nak ikut cara hampa ni. Sat PKP, sat tak PKP, sat lockdown, tak sopa lockdown. Apa cerita ni hampa ni? Kita bukan menghentam kerajaan semua tuan. Saya tak minat bak campur tangan bak kerajaan. Tapi hari ni bukan saya nak campur bak kerajaan. Bukan saya nak campur bak gila apa? Gila nak kukuhkan kerusi mereka. Bukan nak gilakan politik mereka. Saya tak mau campur tu, mampu fikir mereka. Kita tahu nak menilai. Tapi hari ni isu yang hari ni jadi adalah isu rakyat. Okey, saya nak buka WC lah. Bagi dengar. Suara-suara keluhan rakyat. Senang saya tahu. Pengurusan jenazah pun letih ya tu. Pengurusan jenazah pun letih di sana. Okey, siapa nak WC tolong. Saya dah buka WC. Siapa nak WC, saya nak WC bagi. Tolong cakap. Kita bukan nak hantar semua kerajaan. Tapi saya dah kata dah. Kita bukan berminat, kita tak berminat cara macam tu. Tapi yang benar, tak benar lah. Kalau kerajaan buat salah, kita terpaksa tegur. Bini saya kerja cleaner, kesian juga. Ni. Kita pin buang. Okay. Bini saya kerja cleaner hospital, kesian juga. Yang kerja cleaner hospital di Baling dari jam 7 pagi sampai 11 malam. Tengok. Tengok berapa orang punya keadaan teruk. Hang jadi menteri lah. WC tu. Okay, Syahrul Hanif kena buka lah WC tu. Tak buka. Sebab apa tak boleh buka? Tolong tekan button hijau tu. Tolong tekan button hijau tu boleh. Dia kalau game politik ni, payah cakap tuan-tuan. Dia kalau taik pun dia kata berwangi. Susah cakap game politik ni. Golongan-golongan yang fanatik politik ni, yang tak nampak satu kebenaran dan kebatilan ni, game politik ni saya bercakap tuan-tuan. Mereka ni, mereka ni takkan nampak apabila kita bercakap. Mereka akan hentam kita pula. Kita ni hentam kerajaan lah, tak betul. Kerajaan dah buat terbaik. Ya, kita faham kerajaan pun dah buat terbaik. Tetapi apa yang ada yang tak terbaik ni yang kita nak memperbaiki. Hari ni, kita sebagai NGO, kita sebagai aktivis, kita nak memperbaiki apa yang tak terbaik lagi ni. Kita bukan menentang kerajaan, kena faham elok tu. Jangan bingai sangat. Bila jadi makan dedak politik ni,
taik pun dia nampak bau bunga juga tu. Susah kalau macam tu. Kalau taik ni kita kena beritahu taik juga. Kalau bunga kita kena beritahu bunga. Kita kena berlapang dada. Salah tetap salah, betul tetap betul. Kalau kata pembakar buat benda yang betul pun kita kena kata betul lah. Kita kena jujur dengan diri kita. Tapi kalau bila ada fanatik dengan politik taik dia semua, orang buat betul pun dia akan kata tak betul. Orang buat yang tak betul pun dia akan kata betul juga. Susah lah kalau macam ni. Susah kan. Kita takkan maju sampai bila-bila. Ni semua bodoh-bodoh ni semua kita sekat marah. Kita takkan senang dan kita takkan open minded seperti mana negara-negara maju sekali. Negara-negara maju bukan fikir macam kita dah. Negara-negara maju ni dia tak berfikiran seperti kita. Mereka tidak berfanatik seperti politik. Mereka tahu nak cari duit keuntungan kepada ahli keluarga sendiri. Mereka akan tengok mana politik yang memberi jamin kepada rakyat, memberi kesenangan kepada rakyat, itu mereka sokong. Mereka tak fanatik politik dah ni. Kita ni tak habis-habis fanatik politik. Bergaduh sama kita pun kerana fanatik politik. Tak bercakap pun kerana fanatik politik. Semayang 2 imam pun kerana fanatik politik. Semelih orang ni semelih tak sah pun sebab kerana fanatik politik. Hukum orang ni kapiak pun sebab kerana fanatik politik. Ni semualah kerana akibat fanatik politik yang bodoh, saya beritahu. Jadi insyaAllah tak ada siapa nak bisi. Yang nak visi pun saya tak boleh nak buka. Siapa nak visi tolong Ustaz beritahu nama. Tolong beritahu nama Ustaz. Tolong beritahu Ustaz saya nak visi. Kita terpaksa cakap benda ni tuan-tuan. Kalau kita macam tu, tak usah ada NGO lah, senang. Tak ada badan bukan kerajaan, senang. Tutup semua NGO, senang. Biar kerajaan perintah. Ataupun senang-senang bagi Raja Sultan-Sultan merintah terus. Tak payah pakai demokrasi ni. Sampai orang tak boleh nak kritik, sampai orang tak boleh nak tegur, tak payah pakai demokrasi lah. Bagi kerajaan apa? Kerajaan agung kita yang merintah, senang. Kita ikut saja apa kerajaan kita, macam Brunei. Senang cerita lagi, puas hati. Ini kata kerajaan demokrasi. Demokrasi ni kita boleh mengkritik, kita boleh bercakap. Saya pun ada politik yang kita boleh ni. Saya tengok ni, beria palsu pun kenapa tu percaya, buktikan kilang-kilang tu. La haula wala Muhammad Sani, la haula wala ni, ya haulu. Muhammad Sani, saya bukan pakat berita palsu Muhammad Sani. Saya nak tunjuk Muhammad Sani. Kalau saya salah kan, kalau saya tak betul, tolong saman saya. Ni buka dalam berita harian ni, saya nak tunjuk Ustaz nah. Saya tunjuk. Kalau saya salah, tolong dakwa saya. Kalau saya menyebarkan benda-benda berita palsu ni, kan kita ada akta. Menyebarkan benda-benda palsu ni, ada akta boleh ditangkap. Jadi tangkaplah. Dakwalah saya kalau saya menyebarkan benda-benda palsu. Tapi kalau benda tu betul, kena bagi kita betul lah. Ni apa dia ni? Saya nak tunjuk pada Muhammad Sani, ni apa dia ni? Ni dalam berita harian ni, apa dia ni? Ni saya nak tanya, ni apa dia? 92 142,000, 92,000, 95,142 syarikat dapat kelulusan beroperasi. Ini apa ni? Ini saya cakap ke? Berita harian cakap. Ini fakta ke? Ini auto. Tak, saya cakap betul. Ini apa ni? Kalau kita bercakap, kalau sangkut tu ada problem lah, mereka ada sekat lah. Mereka sekat kita punya link ni, kita daripada dah cuba kacau lah. Saya terpaksa cakap bila orang soal, kita kena open. Bila orang soal kita berita palsu, kita tunjuk. 142,000 95,000 dah tuan-tuan. 95,000 lebih. 95,000 lebih tuan-tuan yang boleh operasi. Apa lagi yang nak kata saya ni menyebarkan berita palsu? Ada akta, tolong tangkap saya jika saya menyebarkan benda palsu. Dan saya juga akan samarlah berita harian ni. Sebab apa buat keluar kenyataan macam ni? Sebab berita ni benda yang sahih yang keluar.
Tak apa, jangan marah dia. Jangan marah Muhammad Sani. Mungkin dia tak faham, dia tak tahu. Dan jangan marah Muhammad Sani ni. Sebab dia pun tanya dengan baik. Dia tanya dengan baik, saya jawab dengan baik. Jangan marah dia, tak apa. Dia tanya, saya dah jawab dah. Jadi Muhammad Sani, tolong rajin-rajin buka baca berita. Tolong rajin-rajin tengok berita dan kita akan dapat info yang tepat. Saya bukan nak bercakap di atas kehendak nafsu kita. Tidak. Kita bercakap di atas kehendak rakyat. Apa kesusahan rakyat hari ni. Jadi insya-Allah dah tak ada orang nak visi. Lag, saya tak tahulah. Mungkin mereka dah stok kita punya memang sangkut tu. Mungkin memang mereka dah kacau saya punya line ni. Bila bercakap lebih, memang macam ni lah tuan-tuan. Saya nak beritahu tuan-tuan, memang mereka akan hack saya punya line ni. Sebab saya berapa banyak saya punya Allahumma salli alaihi wasallam akaun di Skype. Sebelum ni view tak sampai, bukan macam ni tuan-tuan, view banyak. Tapi tak tahulah apa yang berlaku dengan kerajaan hari ni. Kerajaan yang tidak membiarkan suara-suara demokrasi, suara-suara kita bercakap. Saya pun tak boleh cakap apa. Sekadar ini dulu siapa yang saya bercakap ni. Tuan-tuan boleh nilai dah betul ataupun tidak. Jadi insya-Allah saya pun tak mau nak cakap banyak dah. Saya pun tak mau nak cakap banyak dah. Saya nak sudahi dah tuan-tuan. Apa yang betul tetap benar. Apa yang salah tetap salah. Kita mohon hari ni pertama sekali Menteri cek balik tentang kilang-kilang yang operasi hari ni. Lebih pada 95,000 kilang-kilang yang operasi. Adakah ini lockdown ataupun ini separuh lockdown. Yang kedua kita minta moratorium dilanjutkan kepada rakyat tanpa membelah bahagi, tanpa sebarang syarat yang dikemukakan. Kita nak apabila diumumkan PKP, maka semua orang terkesan dengan keadaan PKP ni. Dan kita mendukung apa kerajaan nak buat untuk PKP, kita mendukung, kita ikut SOP semua. Tapi kita nak juga bantuan-bantuan yang telah diumumkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kita amat terima kasih kepada yang amat berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kami bersyukur kerana Tan Sri Muhyiddin Yassin prihatin terhadap bantuan-bantuan ke masyarakat, kepada rakyat ni. Tetapi dalam masa yang sama ada benda-benda yang perlu kami tegur. Kami tegur hari ini dengan cara baik. Jadi haraplah suara kami ni sampai kepada menteri-menteri supaya membuat satu benda tindakan yang benar-benar betul. Dan kita harap moratorium akan dilanjutkan selama 6 bulan ataupun 3 bulan tanpa sebarang syarat. Sebab apa? Semua menanggung derita. Semua rakyat hari ini menanggung kesusahan. Dan kita sama-sama menanggung kesusahan demi untuk kita melawan penyakit yang merebak ni, iaitu pandemik COVID-19 ni. Jadi kita sama-sama. Dan kerajaan pun kena sama-sama membantu rakyat. Jadi saya sudahi dengan jika salah dalam kasar bahasa saya sudahi. Saya minta ampun dan minta maaf. Jika benar tu ambillah sebagai pedoman. Jika salah tu buanglah jauh-jauh. Jadi insya-Allah saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.